wabarakatuh. So hari ni kita akan mendaki gunung. Hari ni 30 Ogos 2020, hari Ahad. Kita ada masa sikit. Kita nak mendaki kawasan bukit di belakang air terjun Yaseo. Saya bawa anda ke tempat air terjun yang saya selalu pergi, iaitu air terjun Yaseo. Kita daki bukit di belakang itu. Okey, saya dah prepare teh ais. Kita mulakan sekarang, insya-Allah. Bismillah. Alright. Let's go. Masukkan slipper kita. Alright. Bismillah, bismillah. Okay, kamera pun dah setting. Bismillah. Cuaca baik hari ni. 29 degree. Lebih kurang dalam 29 darjah ataupun 30 darjah lah. Okay, sebelum kita drive, kita pasang lagu sikit lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi takharana. Bismillah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Okey, ambil masa lebih kurang 15 minit untuk ke air terjun tersebut. Bismillah. Sambil-sambil dengar lagu ni. Okey, kita drive. Cuaca baik, alhamdulillah. Menarik untuk kita buat aktiviti hiking hari ni. Muhammadun Rasulullah. Ni jalan-jalan yang saya selalu jogging lah. Dan juga jalan yang saya selalu pergi. Jalan yang saya lalu untuk pergi kerja. Inilah jalannya. Naik kereta dalam 3 minit macam tu lah. Oops, apa kereta ni buat U-turn je ni. Tu Haji Natori ya. Nampak? Haji Natori. Kilang ayam halal di Jepun. Satu-satunya kilang ayam halal yang ada di Jepun ini ya. Company tu dah beroperasi lebih kurang dalam 50 tahun. Tapi dia baru buat halal dalam 10 tahun yang lepas. Alright. Air terjun Yaseo ini ataupun Yaseo no Taki terletak di Pekan Kawanabe. Alright. Di dalam daerah Minami Kyushu. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Alright. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I can't explain the world we in. I look around and see all things beautiful, no mistakes. Dan terowong kita off lah dulu terowong ni. Okay, kita dah keluar terowong, belok ke kiri. Ni pun cantik pandangan dia. Bukit Gunung Ganang, Bukit Bukau dengan sawah bendang di bawahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. He's the one that gave us life in this world. He's the one to live for. Don't be fooled. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okay. Cantik cuaca, alhamdulillah. Ni bukit ni saya tak pasti boleh panjat ataupun tidak. Rasa kalau boleh panjat ni, saya ingat saya nak panjat bukit ni. Dan bukit tu juga. Tu. Saya mencari-cari bukit untuk didaki. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Oh, 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 oh. You know that he's the one who loves you each and every day. I know that we gotta be strong, please don't you let him go. I will stand next to you, I'll play and well with you. The love he has for you, don't you ever feel alone, oh no. Yeah, don't you ever feel alone. Just keep repeating, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. 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 Oh, 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 you just have to talk to him. You just have to say the things, all the things that's going through your mind. You don't need to be afraid, just don't hesitate. He will listen if I
La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 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 Okey, kita dah nak masuk ke simpang, ke tempat air terjun. Dekat saja ya. Alright, ini dia punya simpang dia. Yaseo Daki, Yaseo no Taki. Bismillah. You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back, don't wanna go back. You gotta keep up, keep believing. And if Sorry lah ya, kita ulang-ulang lagu ni, saya suka. just say these words and keep repeating. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ah, 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 ah. You know that he's the one who loves you each and every day. I know that we gotta be strong, please don't you let Saya suka lagu ni. Boleh hayati maksud dia di sebalik lirik-lirik yang diungkapkan. I'll play and bow with you. To love he has for you. Don't you ever feel alone. Kalau anda ada suara yang baik, anda pandai menyanyi, gunakanlah bakat anda untuk menyampaikan mesej-mesej dakwah, memperkenalkan Allah kepada manusia-manusia yang masih belum dapat hidayah ya. Gunakan segala bakat yang dikurniakan untuk buat dakwah. InsyaAllah ada kebaikan dunia dan akhirat. So ramai orang suka dengar lagu, dengar muzik ya. Jadi gunakan sepenuhnya bakat yang anda ada untuk menarik orang kepada penciptanya. Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah sampai. Wah, air terjunnya. Kita parking. Kemudian kita hiking. Sebelum balik tu kita mandi lah. Balik nanti baru kita mandi. Untuk sementara ni kita hiking lah dulu. Ramai orang nampaknya. Biasa tak ada orang, tapi sekarang ni orang dah mulai datang ke sini ya. Bismillah. Okey, saya ingat okey cukup. Okey, kita dah sampai di kawasan air terjun Yaseo. Yaseo no Taki. Tu dia. Oh, very refreshing lah. Dengar bunyi air dan juga kesegarannya. Udara yang bertiup, angin yang bertiup dan juga air yang berbunyi ni sangat best lah. Dengan percikan-percikan air tu. Kawan saya kata, kawan sekerja saya kata, air terjun ini ialah dulunya
tempat orang bertapa Shugyo, dan juga salah satu spot dating orang-orang dulu katanya lah. Jadi ramai orang berdating kat sini. So nanti kita akan cuba panjat ke atas sini. Air terjun ini dinamakan Yaseodaki kerana mempunyai banyak tingkat banyak level, ada 8 level. Ini level yang pertama, tu level yang kedua. Dia ada naik ke atas tu sampai level yang ke-8. Okay, kita nak hiking dulu. Kita nak hiking ke sana Kita nak hiking. Kita hiking. Banyak batu-batu yang telah runtuh atas sini. Ini dia kata ini adalah jalan hutan. Kalau nak lalu sila berhati-hati katanya. So seperti yang saya katalah. Oh, saya terlupa bawa tongkat saya lah. Saya nak pergi ambil tongkat dulu. Dulu saya dah naik kereta ke arah ini. Tapi jalan ni sempit sangat lah. Jadi saya ingat hari ni kita berjalan saja menuju ke atas. Tengok apa ada. Bismillah. Sebelum tu saya nak pergi ambil tongkat dulu. Ni tongkat saya. Tongkat buluh Ada kawan Jepun bagi. Ni saya selalu guna untuk panjat gunung, panjat bukit. Alright, kita mulakan. Bismillah. Alright, suasananya sangat macam biasa dalam hutan ni dengar bunyi serangga unggas-unggas ni dengan bunyi hutan, bunyi kicauan burung sangat menenangkan. Dan cuacanya juga, suhunya juga tidak sepanas di luar sana, di kawasan yang bandar sana. Suhu di dalam hutan ini saya ingat dalam jatuh ke 20, mungkin 27 darjah ataupun 26 darjah Memang tak panas langsung. Udaranya pun segar. Dalam hutan memang dia ada, dalam hutan tepi-tepi jalan dia akan letak sini lah. Jangan buang sampah, dia kata. Longgok sampah apa semua didenda. Penjara 5 tahun ke bawah. Dan juga denda duit isemang. Isemang dalam berapa ribu 100 mang 30 ribu. 300 ribu. 300 ribu ringgit. Bolehlah cuba-cuba buang sampah kalau okey. Ni kawasannya. Tengok bawah ni apa ada. Ni sungai tadi lah. Oh, tu pun ada nampak macam ada air terjun tu. Air terjun mini lah, kecil. Alright. Ni jalan ni sebenarnya boleh lalu naik kereta. Tapi sila berhati-hatilah kalau nak lalu naik kereta. Ni, nampak? Seperti yang ditulis dalam gambar tu, ada dalam illustration tu. Batu jatuh Ada banyak jatuh batu daripada tebing-tebing ini. Takut terkena pada kereta ni. Nampak ni semua batu. Ni semua batu jatuh daripada atas ni. Alright. Walaupun dah dibina, beberapa tempat dah dibina batu-batu macam ni untuk elakkan daripada tanah runtuh. Tapi ada banyak lagi tempat yang tidak dibina batu-batu ni. Nampak macam ada orang parking kereta kat situ. Macam dia pun juga pergi
hiking ke mana-mana. Oh ni nampak. Ada lagi bunyi air, nampak? Mana dia air? Tu. Oh, sedap mandi tu bawah tu. Menarik ya tempat dia. Ni. Okey. Tak ada apa. Ni. Jalan mati katanya, tak boleh lalu. Sukodomek. Ini yang saya cuba nak naik tu. Tapi jalan dia sempit sangat. Saya tengok ada banyak batu jatuh. Takut jugalah kalau kita nak naik pakai kereta kan. Batu jatuh nanti kena kereta, habis jahanam. Ni batu-batu nampak. Alright. Ada banyak sungai-sungai. Ada banyak sungai. Sungai yang lalu ikut, dia nak ikut alur sungai pun menarik juga. Tapi saya tak ada kasut. Kasut khas lah untuk kita follow track sungai. Mungkin nanti insya-Allah saya cuba cari. Tapi musim panas je lah. Musim sejuk sangat pula nanti. Cari kasut untuk kita kita hiking ikut trek sungai ya. Lagi mencabar lah. Menarik. Tapi takut jugalah kalau sorang-sorang. Ni saya punya aktiviti memang sorang-sorang saja. Jadi takut jugalah kadang-kadang. Tempat pun gelap, hutan. Masuk ke dalam hutan sorang-sorang, kalau terjadi apa-apa, jadi susah jugalah. Kalau nak buat ikut trek sungai ya. Jalan ikut trek sungai. Adventure dia mungkin perlu teman lah. Seorang ataupun dua orang untuk kita ikut trek sungai macam ni. Menarik ni. Buat tu. Trek sungai macam ni. Yang saya tunjuk sikit. Kalau dapat. Tapi yalah, dah seorang-seorang ni kita okey. Tu dia. Ni jalan ikut trek sungai ni. Kalau ada boots yang kalis air tu, pakai. Buat. Ada seorang, dua, tiga orang kawan, boleh jalan. Ni kalau seorang-seorang ni takut jugalah weh. Maklumlah kan. Jadi untuk kali ni kita hanya jalan ikut trek jalan biasa saja. Saya dah lama dah niat untuk naik ke ikut jalan bukit ni. Tapi ni baru ada peluang. Nak naik dengan kereta, seorang-seorang takut juga. Kita jalan kaki lah. Hari sekarang jam telah menunjukkan pukul 11 pagi. Okey. Ginilah keadaannya. Ni kalau kat Malaysia ni, tempat-tempat yang macam ni memang tu kalau ada apa air yang macam tu mesti ada ikan banyaknya. Tapi saya perhati kat situ memang sungai di Jepun ni tak banyak sangat lah ikan. Tak macam di Malaysia. Okey. Jadi kepada pemancing-pemancing, mungkin boleh cuba datang ke sini dan cuba pancing ikan-ikan di sungai-sungai Jepun ni. Saya tak pasti ikan apa yang ada, sebab saya bukan kaki pancing. Memang tak minat langsung. Dulu je masa kecil-kecil selalu ikut kawan-kawan pergi mancing.
ikan bador, ikan apa? Lampam, ikan keliruan tu biasalah. Sepat. Sepat apa? Puyuh. Okey, macam ni keadaannya. Best. Bunyi air dan juga bunyi unggas dengan udara yang sangat segar, dengan cuaca yang tak berapa panas. Bagus untuk exercise, tak perlu jogging pun. Kita hiking je macam ni dah cukup untuk mengeluarkan peluh. Meleleh-leleh. Okey. Alright. Saya ingat aktiviti yang sangat baguslah hiking ni. Menikmati keindahan alam. Tengok pokok-pokok kat Jepun ni macam mana daun-daun dia. Subhanallah. Indah ya. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepenuhnya dikontrol. Hatta selai daun yang gugur itu pun Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maha hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tengok. Oi, indah. Ini kalau ada anak-anak ni, kalau ada anak bawa main kat sini, main air kat sini. Air dia subhanallah, garanti sejuk ni. Saya tak rasa air dia. Tapi insya-Allah nanti lepas dah habis hiking nanti kita boleh mandi di air terjun tadi. Okey, memang kita akan rasa sendirilah kesegaran, kesejukan air tersebut. Subhanallah, memang best. Okey. Ni hutan-hutan Jepun macam ni lah. Okey. Pokok-pokoknya. Kalau ada kereta 4-wheel drive, nak jugalah saya. Ataupun motor scrambler motor scrambler. Sedap lah ni jalan kawasan sini ni. Tapi kalau kereta saya, kereta sedan biasa, nampak tu semua air terjun ya. Sungai yang ada banyak batu-batu. Jadi kereta saya kereta sedan. Kalau nak pergi jalan-jalan yang macam ni agak berbahaya lah. Saya tak mau ambil risiko yang tinggi lah untuk bawa kereta sampai ke sini. Tak apa, kita jalan saja. Jalan pun menarik. Kita boleh tengok batu-batu. Kita boleh tengok pokok-pokok ya. Bunyi unggas. Menghirup udara yang segar dalam hutan ini. Tengok batu-batu. Okey. Okey. Macam inilah keadaannya. Tu. Ui, saya memang teringin lah untuk trekking ikut alur sungai ya. Trekking ikut alur sungai. Kalau dapat ada geng yang sekepala ataupun sehobi, best lah. Trekking ikut sungai. Sambil mandi-mandi, sambil trekking dalam sungai. Best. Bawa lah bekal sikit. Lapar makan. Segar ya. Musim panas ini, pergi tempat-tempat yang macam ni best. Okay. Saya tak pasti. Saya tak tengok pun map ya. Jalan ni sehingga menuju ke mana. Tapi tak apa, kita masih pukul 11 pagi lagi. Belum pun sampai pukul 12 pun lagi. Jadi kita ada banyak masa. Kalau pergi jauh pun kita boleh patah balik lah sebelum gelap, insya-Allah. Banyak tempat-tempat ni mandi ni. Ni duduk bawah air tu. Mandi dalam air terjun. Tapi kalau seorang-seorang takut jugalah kan. Seorang-seorang tak syok Ni. Tu. Duduk kat situ.
Duduk atas batu tu, air terjun tu kena kat kepala. Segar. Kalau seorang-seorang segan juga lah. Bukan segan. Takutlah kan. Letak kamera depan tu, tangkap gambar. Cantik spot tu. Instagram up dalam Instagram. Show off sikit dengan semua orang. Tu dia. Okay. Maaf lah ya. Panjang jalan kita menyembang lah. Sebab saya tak ada kawan nak sembang. Okay. Kita sembang dengan kamera ni je lah. Okay. Apa dia tulis? Nanyiyama, Naoruyama. Menarik. Ni nampak. Saya suka tengok. Ni. Air terjun ni macam ni, pemandangan dia. Apa tu? Dengar bunyi air tu. Tengok air yang mengalir melalui celah-celah batu tu. Pada saya sangat menenangkan lah. Okay. Tengok sikit belakang. Macam ni. Sekarang dah 15 minit kita berjalan. Okay. Siapa yang tengok video ni memang agak bosan lah. Tapi boleh skip-skip. Tengok mana yang anda menarik, yang anda nak tengok saja. Tak ada masalah. Saya cuma nak kongsi lah. Apa yang saya tengok, saya rakam dan terus kita up. Tak perlu edit. Okay. Tak perlu background music. Dengar bunyi air tu. Dengar bunyi unggas. Best ni tengok batu-batu dia. Follow je track ni. Alur sungai ni. Best. Tapi seorang-seorang ni kita jalan ikut jalan ni, alamak. Pun best jugalah. Daripada duduk rumah main game ke, tengok TV ke, alamak, itu orang kata terpulang masing-masing lah. Terpulang masing-masing punya hobi, punya minat. Pada saya ni, menikmati ni keindahan alam yang macam ni lebih menyegarkan otak, lebih membuka minda daripada menghadap TV, menghadap laptop sahaja. Okey. Exercise, pergi ke dalam hutan, ke sungai, ke laut, ke tempat air terjun, kan? Dengar bunyi serangga unggas macam ni, kan? Berinteraksi dengan alam. Memang apa orang panggil? Release tension Okay. Indah. Tengok ni. Banyak. Best. Okay. Kita rakam macam tu sajalah. Bagi orang yang minat lah. Bagi orang tak ada minat, memang sangat bosan lah. Nampak cantik. Allahu Akbar, subhanallah. Maha suci Allah yang menjadikan bukit bukau, pokok-pokok, semua sekali sangat indah. Sungguh sempurna ciptaannya.
Maha suci Allah yang Maha Pencipta. Hebat. Maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kita dah sampai ke puncak ke? Tak pastilah. Tak apa. Kita teruskan selagi ada jalan. Itu tempat apa ni? Ini dah terbagi dua jalan ni. Kita ke depan dulu. Lepas itu baru saya ingat saya nak teruskan pendakian ke jalan ini. Okey. Kita ke depan ni dulu tengok apa ada. Tu bukit. Bukit apa saya tak tahu. Oh ni batu-batu. Batu-batu ni ditarah. Nak buat apa pun tak pastilah. Allahu Akbar. Tengok batu-batu ni. Siapa yang cipta semua batu ni? Allah SWT. Ya. Ni. Berkeras batu ni. Hebat Allah SWT. Apa ada datang ni? Macam ulah jauh jugalah. Saya ingat saya nak patah balik lah. Saya ingat kot nampak pemandangan indah kat sini. Tak ada. Kita patah balik ikut jalan tadi. Kita menuju ke arah bukit sana lah. Bukit tu. Okey, ni batu dia. Tunjuk sikit lah. Oh. Pokok dekat sikit. Ni. Test sikit batu dia. Keras. Allahu Akbar. Keras ya. Oh, cantik pemandangan. Cantik batu-batu ni, nampak? Allahu Akbar. Wih. Batu pun cantik. Oh, subhanallah. Okey. Ni batu yang ditarah ni. Tak cantik ni? Cantik lah. Orang pandang biasa je. Jangan pandang biasa ni. Pandang dengan pandangan yang luar biasa. Semua ni, ya Allahu Akbar. Oi. Yang Maha Pencipta yang boleh buat benda-benda macam ni. Okey. Kita tengok. 20 minit dah kita berjalan. Tengok apa dia. Okey. Syok. Allah bising pula lah bunyi saya punya beg galas saya ni. Beg apa? Beg bukan galas, dipanggil sending. Sending pula dah. Tak tahulah istilahnya. Ni saya letak dia punya keychain tu. Jadi keychain tu berlaga. Bunyi kling 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 bising. Kita nak dengar bunyi unggas. Bunyi hutan. Kan? Tengok. Oh. Allahu Akbar. Oh, syok. Okey. Ni. Pokok-pokok ni. Pokok pine. Nampak tu. Dengar bunyi kicauan burung tu. Burung apa saya tak tahu, jangan tanya. Okey. Tapi yang pasti burung tu berbunyi mengucap tasbih kepada Allah SWT. Memuji kebesaran Allah SWT. Okey. Burung pun berzikir. Burung pun ucap tasbih. Kita manusia ni yang berakal, yang Allah kurniakan akal fikiran. Kenapa kita tak boleh memperbanyakkan memuji-muji Tuhan kita, memuji-muji pencipta kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Okey, maha hebatnya Allah SWT. Semuanya ni dijadikan dengan tak sia-sia belaka. Semuanya ada peranan. Semuanya ada manfaat yang tersendiri. Cuma lagi kita ni manusia yang tak berilmu, yang kurang ilmu, kita tak masih mungkin kurang mengkaji, tak tahu apakah kehebatan ataupun peranan-peranan setiap pokok jenis pokok yang hidup melata macam ni.
Ni bukan saja-saja ni. Semuanya ada peranan yang Allah jadikan. Okey, tak sia-sia. Tak sia-sia semuanya. Ya. Pasti pasti dan pasti. Semua kejadian ciptaan Allah itu tidak sia-sia. Ya. Itulah keyakinan kita. Tengok apa ada bukit ni. Bukit tak dah. Allah, gelap lah. Sungai lagi. Memang sungai lah. Peluh saya dah melenjun. Melenjun basah. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Di air-air bukit ni lah yang mengalir ke bawah dan juga ke sungai-sungai hingga ke kawasan padi orang Jepun yang saya tunjuk dalam video-video sebelum ini. Air daripada sungai bukit-bukit ni lah. Ni, air ni jernih, bersih. Boleh minum macam tu saja. Subhanallah. Hebat ya. Dari mana datangnya air-air ni? Kan daripada bukit ni. Kawasan tadahan hujan. Apabila hujan, bukit ni lah tempat ditadah hujan-hujan tu semua dan alirkan air yang turun daripada bumi, daripada langit, yang Allah SWT turunkan dan mengalir terus ke dalam sungai dan ke tapak-tapak pertanian, sawah-sawah bendang, dan menjadilah makanan kepada kita, menjadilah beras, menjadilah sayur-sayuran, menjadilah buah-buahan yang manusia makan. Bukan sahaja manusia, tapi haiwan-haiwan, binatang-binatang pun makan daripada rezeki daripada Allah SWT yang hidup, yang tumbuh disebabkan hujan yang juga Allah SWT yang turunkan. Sistem tu. Okey. Sangat hebat ya. Jadi kita sebenarnya kena banyak bercakap lah benda-benda yang macam ni. Walaupun benda tu common sense lah. Benda tu orang kata lah, memanglah, biasalah tu, memang standard, memang macam tu lah. Memanglah macam tu. Tapi kita kena cakap lagi dan lagi. Kita kena ulang cakap pada diri kita supaya kalimah-kalimah tu maksud-maksud di sebalik kalimah tu masuk dalam hati sanubari kita, menambahkan keyakinan kita, merasakan apabila masuk dalam hati kita, terasa besarnya, hebatnya Allah SWT, yang Maha Pencipta, yang menjadikan semua sekali ni. Kalau kita tak cakap, kita mudah terlupa, kita mudah lalai. Jadi kita lalu cakap tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah ni, ciptaan-ciptaan ni semua. Bukan pandang-pandang biasa, tapi pandang dengan pandangan yang luar biasa. Kerana hebatnya penciptaan itu bukan boleh senang-senang buat. Ya, manusia tak mampu nak buat. Ni, manusia nak tumbuhkan pokok ni, mustahil. Allah SWT yang tumbuhkan. Jadi, batu ni, mustahil manusia dapat cipta batu. Manusia kalau dapat cipta pun dia ambil daripada, bukan cipta daripada zero. Cipta daripada, ambil daripada sumber, daripada kejadian ciptaan Allah SWT juga. Kemudian barulah dia gunakan ilmu dan teknologi untuk cipta benda. Jadi yang hebatnya sebenarnya Allah SWT, pencipta segalanya. Jadi cakap-cakap yang macam ni, kita kena banyak cakap, bukan hanya pada diri kita sendiri saja, tapi cakap juga kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita, saudara mara kita, supaya mesej itu sampai, supaya orang yang mendengar dapat merasai juga betapa hebatnya, betapa agungnya Allah SWT, Tuhan yang menciptakan semua ni. Ini kecil je. Ini kecil je kalau kita nak bandingkan dengan alam semesta ni kan, dengan planet-planet kat luar sana.
galaksi-galaksi yang sangat-sangat besar, berjuta, berbilion-bilion bintang yang maha besar. Bintang-bintang tu tak terbayang dek fikiran kita. Berbilion-bilion bintang. Subhanallah. Nak banding dengan dunia ini yang sekecil ini dengan kita ni yang kecil ni, sangat-sangat kecil lah. Nak berbanding dengan galaksi ataupun alam semesta yang Allah SWT cipta. Jadi kita ada rasa hati lagi nak belagak. Ada rasa hati lagi kita nak sombong. Kecil sangat manusia ni. Kan? Ini pun saya ni berjalan di tengah bukit, tengah hutan Jepun ini pun terasa Allah hebatnya. Bukit ni, besarnya bukit ni. Luasnya bumi Allah. Kan? Tak pernah lagi jejak ni dapat jejak. Kecil kerdilnya diri ini berada dalam hutan rimba ni. Dalam atas bukit ni. Cuba fikir. Kan? Kecil sangat, kecil. Kita ni. Jadi maaflah saya berbebel Tapi kalau saya senyap je kan, saya takut juga. Jalan sorang-sorang ni. Kan? Jadi kita sembang lah. Sembang-sembang sambil hiking ni. Ada rama-rama. Cantik. Jadi kalau senyap je. Kan? Agak ni jugalah. Sunyi tu. Jadi kita sembang-sembang lah. Tak tahu apa benda saya nak sembang. Okay, kalau buat live mungkin boleh tengok komen. Berdasarkan komen tu kita boleh ulas lah. Tapi ni tak ada orang nak komen. Apa yang tercetus di minda saya, apa yang terfikir di dalam benak kepala saya, itu yang saya cakap lah. Spontan. Spontan saja. Jadi nak sembang apa lagi? Ni cantik ni. Kalau kita pandang biasa, memang biasalah. Tapi cuba pandang, Allahu Akbar. Indahnya seni ni. Orang suka. Orang tengok seni lukisan yang dilukis oleh manusia. Allah, hebatnya. Sehingga harga ada berjuta-juta dolar. Lukisan tangan manusia. Tapi ni tengok. Ni. Ciptaan, lukisan alam. Allah SWT yang ciptakan semua sekali ni. Ni. Kombinasi langit biru. Kombinasi ranting-ranting dahan-dahan. Bersama daun-daun. Dengan langit berbackground kan. Langit biru tu. Cantik. Subhanallah, indah. Tengok ni. Jalan ni. Kombinasi tu. Pada saya sangat-sangat cantik lah. Tak tahulah pada pandangan mata anda macam mana. Okay. Ni semua indah ni. Ni saya first time ni lalu kawasan ni. First time. Ni semua kawasan baru, tempat baru ni. Macam melancong lah. Memang melancong tempat baru. Sebab apa orang suka melancong? Sebab dia dapat rasa pengalaman baru. Itu keseronokan melancong. Dapat tengok tempat baru. Dapat pengalaman baru. Jadi semuanya baru. Jadi apabila baru tu dia fresh. Jadi segar, jadi seronok. Jadi dia rasa seronok lah. Itulah. Sebab itulah orang suka melancong. Nak pergi tengok tempat orang, tengok tempat baru. Jadi ini, tak perlu melancong dah jauh. Pergi je hutan-hutan belukar kawasan tempat anda. Kat Malaysia pun, tempat yang belum anda pernah pergi. Pergi. Feel kan dia. Jangan pandang biasa, pandang luar biasa. Tengok ni. Ni. Ni saya first time tengok ni. Pokok ni macam ni. Ni, pokok apa ni? Buah dia. Subhanallah, dia punya kepala dia agak menakutkan jugalah. Macam bentuk apa tu? Saya pun tak nak cakap. Tapi tengok. Ni semua baru ni pokok ni. Ni. Subhanallah. Indah ni ciptaan Allah SWT ni semua ni. Tengok. Tengok kiri kanan. Dengarkan bunyi-bunyian. Okey. Tengok batu-batu. Semua indah. Semua baru.
Jadi tak perlu melancong jauh-jauh sangat. Pergi je ke mana saja yang tempat yang belum pernah anda pergi. Tengok tempat benda-benda baru. Cari benda-benda yang menarik perhatian anda. Bukan tengok sepintas lalu, tapi tengok dengan teliti. Tengok dengan jelas dan teliti. Fikirkan. Fikirkan keindahan itu. Nikmati sungguh-sungguh. Tengok burung. Burung ni first time tengok. Subhanallah. Cantiknya. Ucapkan dengan kata-kata. Jadi anda insya-Allah akan merasai nikmat hidup yang luar biasa. Jadi terasa diri tu hidup. Bukan pegang gadget, pegang handphone, main game. Boleh jugalah kalau anda minat terpulanglah. Jadi terpulanglah masing-masing kalau rasa seronok dengan hidup yang macam tu. Silakan. Okey. Nampak? Syoknya. Syoknya. Dah berapa minit kita berjalan ni? Dalam 40 minit saya rasa. Sekejap saya tengok kamera. 34 minit baru. Baru 34 minit. Okey. Nampaknya video saya ni nanti jadi sangat panjang. Nanti kat bawah tu saya nak rakam masa mandi air terjun pula lagi kan. Okey, last kali kita akan rakam masa mandi air terjun tu nanti. Tengok. Kita tengok macam mana saya mandi. Okey. Sorang-sorang tak seronok sangat lah kan. Kalau ada kawan tu seronok, lebih seronok lah. Lebih berganda keseronokan itu. Ya. Apa benda pun kalau kita share kan, keseronokan kalau kita share, keseronokan tu akan berganda kan. Nikmat yang kita share, nikmat itu akan jadi berganda ya. Subhanallah, kawan kita dapat, kita pun dapat rasa berganda. Jadi kalau anda ada nikmat, anda ada rezeki kan, aktiviti, kalau ada apa, buat bersama, buat dalam berjemaah kan, buat ramai-ramai. Jadi lebih seronok. Benda tu akan menjadi berganda. Keberkatan tu ada. Kalau seorang-seorang ni, memang seorang je lah dapat. Ni yang saya share ni. Mudah-mudahan apa yang saya share ni orang lain pun dapat tengok sama. Jadi saya pun seronok orang dah. Okey. Anda yang tengok ni video saya ni, walaupun membosankan mungkin kan, tapi anda pun dapat tengok apa yang saya tengok ni. Ni. Nampak? Kalau korang tak pergi sini, korang tak dapat tengok. Kalau saya tak rakam macam ni kan. Jadi saya rakam, up dalam Facebook, up dalam YouTube. Jadi orang lain pun dapat tengok. Jadi apabila orang lain tengok, bagi komen yang baik kan, seronok lah, best lah tengok. Tuan, terima kasih share. Ramai yang bagi komen, bagi mesej pada saya. Okey, ni nampak ni ada. Jangan buang sampah. Tu, tak boleh masuk dalam kawasan ni. Dia kata bahaya. Macam itulah. Jauh juga ya. Apa ada ni atas ni? Mungkin tak ada apa-apalah. Tapi tak apa, kita jalan saja. Don't worry. Be happy insya-Allah. Okey. Jadi sambung yang tadi ya. Ramai yang hantar mesej, yang komen pada saya, bagi kata-kata yang positif. Terima kasih tuan. Terima kasihlah Syukri. Share. Tengok. Menarik tempat yang Syukri duduk tu. Indahlah Jepun. Walaupun tak dapat pergi, tapi dapat tengok video pun jadilah katanya. Saya pun seronok bila ada komen-komen yang macam tu, yang menghargai apa yang kita kongsi tu kan. Jadi sebenarnya tu satu nikmat tu. Keseronokan pada hati, keseronokan pada jiwa. Fitrah manusia memang suka dihargai. Okey, suka diberi kata-kata yang positif. Jadi itu pun satu nikmat juga. Jadi apabila kita kongsi nikmat yang kita ada, nikmat itu akan berganda. Sebaliknya, kalau kita kongsi kebimbangan kita kongsi buah-buah fikiran yang merisaukan kita apa semua tu, dia akan berkurangan. Kongsi nikmat akan berganda. Kongsi yang kebimbangan, kerisauan kita
akan jadi berkurangan. Kongsilah. Tapi tak perlu nak kongsi public sangat pun, jadi masalah pula nanti. Kalau ada kawan, kongsi pada kawan-kawan apa yang kita risau, stres, yang kita bimbang apa semua. Kalau ada kawan baik, cerita pada dia, minta pandangan dia dan sebagainya. Kalau tak mau pandangan pun, just luahkan saja kerisauan, kebimbangan kita, masalah-masalah kita. Kongsi masalah tu. Jadi beban pada hati kita tu akan berkurangan, insya-Allah. Sikit sebanyak ya. Jadi formulanya adalah berkongsi. Sama juga makanan. Saya selalu terfikir apabila saya makan makanan yang sedap-sedap ke, saya selalu teringatkan family, teringatkan anak-anak, teringatkan isteri. Ya. Apalah yang anak-anak makan, apalah yang bini makan. Jadi makanan tu walaupun sedap, walaupun makanan tu kita sangat-sangat suka, tapi apabila kita makan seorang-seorang, rasa dia biasa. Rasa biasalah. Rasa makan seorang-seorang tak berapa rasa nikmat sangat. Tapi kalau makanan tu sedap ataupun makanan tu kurang sedap sekalipun, kalau kita share dengan kawan-kawan yang lain, share dengan keluarga, share dengan anak-anak, share dengan isteri, share makanan tu. Jadi makanan tu jadi berkat. Makanan yang kurang sedap pun kita rasa sangat sedap. Kita rasa sedap. Kita rasa bahagia, rasa seronok. Makanan kurang sedap tapi alhamdulillah, rasa bestnya tengok sama-sama kita makan. Tak sedap sama-sama tak sedap. Jadi seronok. Kalau makanan tak sedap kita makan seorang-seorang, tak makan lah jawabnya. Jadi tak habis makanan tu. Tapi makanan yang tak sedap sekalipun, kalau kita makan dengan jemaah, makan dengan berkongsi, maka makanan itu juga akan habis, akan berkat. Akan kita rasai juga nikmat. Walaupun kurang sedap. Itu. Jadi makanan, kalau ada makanan lebih, bukan lebih lah, ada makanan yang sedap-sedap, jangan lupa kongsikan dengan saya. Okey, siapa yang tengok video ni? Okey. Kalau ada makanan yang sedap, kalau anda duduk berdekatan dengan saya, silalah call, mesej. Ni Kri, Syukri, ada aku masak lebih ni. Wagyu ke? Nasi lemak ke? Mehlah datang makan. Melompatlah kita kan, terbang terus pergi untuk menikmati makanan itu. Kongsi. Saya pun dapat nikmat, saya pun dapat rasa sedap makanan tu. Anda dapat 2 kali ganda nikmat. Keseronokan, kesedapan makanan dan juga keseronokan apabila saya makan makanan yang anda bagi. Rasa puas, rasa Allah, itu semua nikmat perasaan itu Allah SWT bagi dengan berkatnya sebab anda kongsi makanan anda. Bukan telan seorang-seorang. Kan? Makan wagyu telan seorang-seorang. Tak sedap mana. Ya, betul. Saya dah alami banyak kali dah. Makan wagyu, makan seorang-seorang. Orang kita makan 2-3 slice wagyu ni, lembu Jepun lah. Kan? Makan wagyu, makan seorang-seorang ni, dia jadi tak sedap. Makan 2-3 slice pun dah, alamak, dah cukup lah. Tara ni je punya wagyu. Tapi harganya sangat mahal. Orang yang belum pernah makan, Allah, teringatnya nak makan kan. Tapi kita yang makan seorang-seorang ni, tak rasa nikmat. Cuba share. Cuba share. Demi Allah, nikmat dia akan berganda. Akan berganda-ganda. Allahu Akbar. Rezeki murah, makanan berkat. Kan? Jadi, keseronokan dapat. Rasa puas pada hati. Semua Allah SWT kurnia tu. Semuanya pemberian nikmat yang Allah SWT bagi. Dengan sebab kita kongsi saja. Jadi kongsi. Apa saja, ada ilmu kongsi. Ada apa saja. Kongsi dengan semua orang. Ni, macam saya ni, saya cubalah nak berkongsi kan. Buat video, kongsikan ilmu yang saya dapat. Gambar-gambar pun dengan cantik. Kongsilah. Kan? Supaya orang dapat tengok tu, alat indahnya, seronoknya, bestnya lah tengok tempat ni. Ada niat dalam hati. Langkah. Moga-moga. Kalau anda tengok satu gambar, tengok video, nampak video cantik, nampak gambar yang cantik, anda terasa nak pergi, niatkan terus.
Ataupun teruskan panjatkan doa pada Allah SWT. Ya Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku di tempat ini. Kalaupun mungkin Allah SWT tak makbulkan permintaan itu, Allah SWT ganti dengan benda lain, dengan nikmat lain. Nikmat kesihatan, nikmat macam-macam pula lagi. Dia tak bagi pergi kerja pun. Tapi Allah still makbulkan doa anda, bagi pergi melancong kat tempat lain. Memang itu janji Allah SWT. Minta saya aku kabulkan. Allah SWT janji. Tak percaya? Allahu Akbar. Jadi banyakkan minta pada Allah SWT. Allah SWT ni maha pemurah. Jadi makin banyak hamba dia minta, makin dia suka. Makin banyak merendah diri, makin anda merendah diri, makin anda mohon, ya Allah, mohon sungguh-sungguh pada Allah SWT. Walaupun Allah Ta'ala tak kabulkan serta-merta mungkin, tapi Allah tak akan sia-siakan permintaan anda. Demi Allah. Allah pasti dan pasti tak akan sia-siakan permintaan kita. Subhanallah. Allah ni maha kaya. Allah maha pemurah. Minta apa saja pada Allah SWT. Minta. Allah kabulkan. InsyaAllah Allah kabulkan. Tak sia-sia. Dunia dah, malah apatah lagi akhirat nanti insyaAllah. Mohon sungguh-sungguh. Merendah diri sebagai hamba. Minta. Jadi maaflah saya kalau saya tengah semangat ni, saya akan menjerit sikit lah. Tak apa, kita jerit seorang-seorang dalam hutan ni kan. Jadi nak menunjukkan, saya keraskan suara tu kerana nak menunjukkan betapa benda tu penting. Benda tu, mesej ini yang saya nak sampaikan. Jadi saya cakap ni, bukanlah saya ni, orang kata dah amat apa, saya ni baik sangat, saya ni hebat, saya ni dah amalkan. Tapi saya pun juga, saya cakap ni sebenarnya saya nak amalkan. Saya pun orang kata masih belajar untuk amal lah. Kan? Minta pun kadang-kadang minta pendek-pendek, minta apa tu simple-simple, minta benda yang sama. Tak apa, tak salah minta benda yang sama, tapi cuba orang kata rendahkan diri kan. Ya Allah, bantulah aku. Bagilah aku ini, Tak kisah, tak apa, tak ada masalah, minta kan. Minta rahmat daripada Allah SWT, minta keberkatan. Allah pasti tak sia-siakan. Gitu. Jadi poin saya tadi, poin yang saya nak beritahu ialah, kalau anda tengok Facebook, tengok orang pergi tempat menarik, tengok orang share gambar-gambar dia pergi ke melancong ke mana-mana, tengok video orang makan yang sedap-sedap ke apa semua, jangan kita terbusuk hati, jangan kita orang kata sangka buruk, jangan kita kita kecewa, kita rasa sedih apa semua, tak dapat apa semua. Kita doa, angkat tangan terus, ya Allah SWT, bestnya tempat ni ya Allah. Tolonglah sampaikan aku juga, berikanlah aku nikmat yang sama seperti orang ni dapat. Minta macam tu. Kat sana tu atas tu boleh panjat dia. Jauh tu kalau nak pergi situ tu. Mungkin berjam-jam lagi lah kita nak daki sampai sana. Ada jalan tu sebab dia ada pencawang dekat atas tu. Jadi maknanya tak apa, kita jalan ni sampai ke bawah bukit lah. Kita tengok sampai ke mana jalan ini. Okey, sekarang dah 46 minit. Uish, ini dah berjam-jam ni nanti ni. Saya punya tak kisah, tak apa. Kita rakam sampai habis bateri, kita rakam sampai habis bateri, sampai full memory. Allahu Akbar. Sungai pun dah jauh, dah tak ada ni. Tapi tak apalah, kita pusing sajalah. Ni ada lumut-lumut pada batu, cantik juga. Okey, apa lagi nak sembang? Jadi berbalik-baliklah pada tadi kan. Banyakkan syukur, banyakkan fikir positif, tengok kebaikan orang kan. Selalu berdoa. Daripada Facebook ni, jangan komen yang bukan-bukan, jangan tulis yang bukan-bukan. Kan, semua ni akan dinilai, semua ni dicatat, semua akan dipersoalkan, semua akan dipertanggungjawabkan tu. Kita kena jawab semua sekali.
Jadi jangan cari masalah lah. Kan, benda yang tak ada kaitan dengan kita apa semua. Jadi tak perlulah kita ambil terlibat sama. Ha? Sengaja melibatkan diri. Benda-benda yang orang kata asalnya tak ada kaitan pun dengan kita. Tapi kita duk komen, kita duk kata macam-macam. Kan? Sedangkan kita pun tak pasti. Kita pun main belasah cakap benda ikut sedap mulut je. Ha, kita tak tahu kita tu akhirat esok. Kan? Kita kena jawab semua sekali tu. Ha. Hai, cari penyakit. Tak payah cari penyakit. Jadi kita share yang baik-baik saja. Kita tengok kebaikan orang. Kan? Tak payah nak share lah benda-benda buruk orang, maruah orang, gambar-gambar orang yang bukan-bukan, yang memalukan diri dia. Dia tengok apa? Contoh, kita share gambar-gambar orang tanpa kebenaran. Kan? Sedangkan dia tak suka. Empunya badan tu tak suka. Nak pula gambar tu yang menjatuhkan maruah dia, yang memburukkan diri dia. Kita pula pergi share tanpa pengetahuan dia, tanpa kebenaran dia. Jawablah nanti. Saya dekat dunia ni saya dah kena dah. Banyak kali, 2-3 kali juga saya kena dengan orang Jepun. Kan? Kenapa kau share gambar aku tanpa kebenaran? Kenapa kau share gambar anak aku tanpa kebenaran? Walaupun dengan niat yang baik, yang bukan niat yang jahat. Tetapi kenapa share? Saya tak suka kamu share. Ni privacy saya. Dekat dunia lagi dia dah dakwa kita. Tengok orang Jepun. Dekat dunia, orang Malaysia tak ramai yang macam tu. Ada juga orang Malaysia yang tak suka gambar dia dikongsi di public. Tapi orang Jepun memang ramai yang macam tu. Saya dah kena. Dekat dunia lagi manusia dah claim. Dekat dunia lagi manusia dah dakwa kita. Kenapa share gambar saya tanpa kebenaran? Walaupun kamu share tu tanpa niat yang buruk. Tanpa niat jahat. Kita share dengan niat kebaikan. Kita share yang baik-baik. Tapi gambar, ada sekali gambar dia. Kenapa share gambar saya? Tanpa minta kebenaran saya pun. Sedangkan gambar tu kita share untuk kebaikan. Pun ada orang tak suka. Pun ada orang dakwa. Apatah lagi kalau kita share gambar yang mengaibkan empunya badan. Gambar yang kita share tanpa kebenaran. Gambar yang kita share menjatuhkan maruah dia. Memburukkan diri dia. Share kita shot seronok-seronok. Nak tagih like orang. Nak tagih supaya orang tengok kita ni. Wah, share. Hebatlah kita. Pejuang kebenaran kononnya. Nak share kebaikan kononnya. Puih! Share kebaikan apa? Engkau share tanpa kebenaran orang. Engkau share yang menjatuhkan, mencalarkan imej dia. Mencalarkan maruah dia. Memburukkan diri dia. Kau nak jawab apa? Jadi apabila itu berlaku, kan? Apabila kalau kita share dengan kebaikan, dengan niat kebaikan pun orang dakwa kita tak suka. Saya tak suka kamu share. Kenapa kamu share? Jawablah. Tanggunglah. Apatah lagi share yang fitnah, share yang keburukan, share yang menjatuhkan maruah orang. Bukan susah, bukan senang kita nak lepas tu. Bukan senang. Daripada banyak kita bawa pahala, ibadah-ibadah yang kita buat, semua pahala kita kena bagi pada dia, cover balik kezaliman yang kita buat pada dia. Kalau kita tak ada kebaikan, kita pula kena pikul dosa dia. Jadi nasihat saya lah kepada semua, supaya tak perlu share lah benda-benda keburukan. Okey, tak perlu share lah. Apa tu, dah dekat sejam ni, mungkin sekejap lagi memory full ataupun apa. Saya rasa saya stop sampai situ. Nanti kita akan rakam di air terjun nanti. Rakam last kali kita rakam saya mandi lah di air terjun. Tengok keseronokan mandi di air terjun Yasewo. InsyaAllah. Okay. So tadilah tu lah mesej tadi. Tak habis lagi nak cakap pasal mesej. Tak payah share lah benda-benda yang kita tak pasti. Share cerita orang, share apa tu, masalah orang, share
benda-benda yang buruk. Tak payah share lah. Kan? Kalau nak share, share benda-benda yang betul-betul yang kebaikan, ada mesej positif sahaja. Okey. Yang melibatkan maruah orang, yang melibatkan air muka orang, elakkan sama sekali. Jangan cari nahas. Jangan cari nahas. Okey, tak payah share lah. Kita nak cari apa? Nak share-share benda-benda yang macam tu. Okey. Lepas tu kalau saya lah, saya tak share benda-benda yang yang saya tak pasti, yang saya tak tahu, ataupun benda-benda yang sumber yang saya dapat dari pihak ketiga tu, saya jarang share. Kecuali saya dapat daripada orang-orang yang saya percaya. Ilmu-ilmu yang daripada ilmuwan-ilmuwan yang kita yakin, kealimannya, kesolehannya. Itu tak apa kita share. Daripada sumber yang kedua ataupun ketiga. Kalau boleh kita share daripada diri kita saja. Macam ni. Share gambar-gambar pemandangan. Share ilmu-ilmu yang kita ada. Ni, info ataupun pengalaman yang kita ada, kita share. Memang datang daripada diri kita. Memang datang daripada pengalaman kita. Kita menulis berdasarkan kita punya pengalaman. Kita cuma share benda tu. Jadi itu adalah sumber pertama kan. Bukan sumber kedua. Kita adalah sumber utama maklumat tu. Jadi kita bertanggungjawab, tak ada masalah semasa kita mengalami. Jadi tak syak lagi lah, kita yakin kita lah primer punya sumber kan. Jadi tak ada masalah. Ini kalau share benda-benda yang sumber yang kita tak tahu punca daripada mana, jadi masalah pula. Okey. Saya ingat kita dah sampai di atas puncak. Okey. Ni si jalan besar lah ni. Okey, macam ni lah. Alhamdulillah, seronok juga. Kita jalan sini. Jadi bateri pun tinggal lagi 5%. Kejap lagi saya tukar bateri baru. Dan kita rakam masa kita mandi di kawasan air terjun. Okey. Masa turun bukit ni saya tak perlulah rakam kot. Sebab pemandangan dia lebih kurang sama je lah. Macam ni lah. Hutan-hutan pine macam ni. Jadi hutan Jepun ni macam ni lah keadaannya. Tak berapa dalam sangat. Tak berapa orang kata. Tak macam hutan tropika. Yang kalau masuk dalam hutan tropika ni macam-macam binatang ada. Jadi gelap gelita. Boleh gelap gelita. Gelap dan sebagainya. Dan semak samun. Tapi kat dalam hutan macam ni, hutan Jepun ni macam ni lah, lebih kurang. Okey. Itu sajalah kot. Kita sembang-sembang hari ni. Sembang-sembang hiking kita. Baju saya pun dah basah. Alhamdulillah. Okey, kita dah boleh turun balik. Tapi kita jumpa lagi di sampai habis bateri ni. Ada 3% lagi. Kuat makan bateri punya. Sebab saya terus on saja macam tu. Okey, tak apalah. Kita pergi setakat mana yang boleh pergi. Lepas tu kita patah balik. Alright. Okey. Saya ingat sampai pencawang yang kita nampak daripada jauh tadilah. Cuba kita pergi sampai pencawang. Tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Lagi 2%. Kejap lagi habis bateri. Ada pencawang elektrik pula atas ni. Kabel elektrik. Ada rumah orang ke? Tak pasti. Tak ada kot dalam hutan macam ni. Tak bukit. Tapi kita akan jalan sehingga ke penghujung jalan lah.
Sayang tak nampak Ni tinggi kita ni, atas bukit lah. Tak nampak pemandangan, dilindungi oleh pokok-pokok. Nampak langit biru saja. Alright. Sikit lagi nak habis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Dengar bunyi burung gagak tu. Allahu Akbar. Okay, saya dah tukar bateri baru. Sikit lagi kita nak sampai puncak. Jalan tadi sama je. Daripada tempat ambil bateri sehingga ke puncak ni dia ambil masa dalam sekitar 15 minit saja berjalan. Ni adalah puncaknya. Subhanallah. Tu tadi pencawang yang kita nampak daripada jauh tadi. Nanti saya akan tunjuk pencawang ni dekat mana. Kita tengok daripada dalam kereta. Daripada jauh kita nampak pencawang ni daripada bawah. Ni. Ni adalah pencawang. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncaknya. Ini keadaannya. Okey. Tunjuk sikitlah kawasan puncak. Macam ni. Okey. Tak ada apa. Pemandangan pun tak nampak daripada. Allahu Akbar. Ni betul-betul datang puncak ni. Tak nampak lah. Tak nampak apa-apa. Dihalang oleh rumput yang tinggi ni. Saya ingat boleh nampak something. Pemandangan yang indah. Tak ada. Zanen. Agak malang tak apa kita pandangkan. Ni bow ni boleh nampak tak? Okey. Dia masuk dalam rumput ni. Takut tak masuk dalam rumput. Tu. Subhanallah. Tu. Tu. Nampak? Saya masuk sikit dalam rumput. Tapi tak nampak clear lah lagi. Allah. Tak boleh dah. Rumput ni. Rumput ni terlampau tinggi. Nampak tu? Nampak rumput. Nak redah rumput. Tapi saya tunjuklah macam ni lah. Okey. Itu ujung sana laut. Nampak daripada jauh. Okey. Okey tak? Ni pencawang ni. Dia dah redah rumput. Tinggi sangat lah. Allah. Okey, itu saja. Kita ambil gambar lah sikit. Ambil gambar di pencawang ini menunjukkan bukti kita sampai di sini. Sekejap saya dirikan stand. Okey. Dirikan stand. Nampak? Allah. Sekejap saya nak dia punya ni angle dia. Okey. Kita bawa keluar bendera Malaysia. Selamat Hari Merdeka.
Esok adalah Hari Merdeka Malaysia. Nampak tak? Jangan pasang bendera terbalik. Nanti kena kecam. Okey. Kita letak dalam. Okey. Alright. Ni dia. Tak terbalik Balik ni. Merdeka! 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 Selamat Hari Merdeka kepada seluruh penduduk Malaysia. Seluruh warga negara Malaysia. Marilah sama menyambut Hari Merdeka. Merdeka! Allahu Akbar. Lagi sekali kita kibarkan bendera. Tanggal 31 bulan 8 57. Selamat Hari Merdeka. Yeay. Merdeka. Nampak? Indah. Nampak tak? Kibarnya bendera jalur gemilang di atas puncak bukit apa ni saya tak tahulah. Belakang air terjun Yaseo. Allahu Akbar. Bye bye. Alhamdulillah. Akhirnya 1:20 petang. Kita dah sampai ke garis permulaan tadi. Tempat air terjun tadi. Haus. Kita minum air dulu. Lepas itu baru kita mandi. Banyak tempat menarik. Air terjun banyak. Tapi nak mandi seorang-seorang takut. Yang nak mandi yang dekat air terjun dekat atas tu, kita mandi yang dekat sini yang paling besar sekali ni. Okey. Nampak tu terjunnya. Kita dah panjat sampai ke ujung atas sana, ke balik sana bukit. Agak jauh juga, berapa kilometer saya pun tak pasti. Lupa nak kira. Oh, ni nampak. Oh, memang best. Nampak tu. Kita nak mandi kat itu sekejap. Nanti saya rakam . Okey, kita nak mandi. Ini kita rakam . Rakam daripada sini. Ini ada daripada sini.
Okey. Kita mandi kat situ pula. Tunjuk situ. Berenam kat situ. Ikan apa tak tahu ni. Nampak tak? Tak nampak kan? Rasanya action camera ni boleh bawa menyelam. Tapi hari tu kena hujan macam masuk air sikit lah. Itu dalam apa? Tinggi yang tu. Ya ni.
mandi. Sekejap, segar je. Okey, tak puas kita mandi ya. Mandi lagi lah, mandi lagi. Sedap tu. Nyelam kat situ. Ya. Kita pacak kamera sini. Lepas tu kita mandi. Nyelam. Tapi tak syoknya mandi sorang-sorang eh. Alright. Nampak tu? Hey. Hari pun jam telah menunjukkan pukul 1.50 petang. Kita baliklah mayam Zohor. Lepas tu makan tengah hari sikit. Okey, cukup untuk aktiviti hari ini. Balik kita boleh masak-masak sikit, kemas rumah sikit. Esok nak kerja Lepas tu relax-relax lah. Okey, up video. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tempat kita hiking tadi, naik ke bukit sana.
So kita nak balik lah. Dan tu lah nak menunjuk dekat pukul 2 dah. 1.56. Okay. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Never feel alone. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. 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 Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta waste that time, cause time goes fast and you don't wanna be late. You don't wanna go back, don't wanna go back. You gotta keep up, keep believing. And if you feel sad and you wanna go back, just say these words and keep repeating. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Kalau kanan tadi ke Kagoshima, belok kiri ke Kawanabe dan juga Cirang. Alright. Balik. Solat Zuhur, masak nasi, makan sikit. Lepas tu relax-relax santai lah. Buat aktiviti kat rumah lah pula. Kalau nak berjalan jogging ke boleh lah petang ni pula. La ilaha illallah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Oh, kita tukar lagu lah. Lagu ni ya. Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the life, for everything I've done in the night, Awan. that I thought was Nampak, Wan? wrong. But Nanti, I Wan. know that you are really loving, you are really caring. I can't realize, but you know that I will be better, that I will be stronger if you are by my side. Forgive me for everything that's wrong in my life, and everything that wasn't right, going through life like a fool. Ganti Awan ah. Forgive me before the day comes when I die. I open up my eyes, now I'm trying to find, 'cause I've walked away, came back for you. Don't take me away. I run to you, and I'll never let you go. You're the one that makes me smile, and you know. Allah
forgive me. When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel. I am stuck in my mind, I can't explain. Please forgive me when I'm lost and far away. I need your love and I need it every day. I don't wanna go back, I will change my life today. The world is cold and I need your warmth today. I'm feeling sad but I hold on every day. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall. Okey, kita dah sampai di Pekan Cirang. Daripada hari tujuan tadi 10 minit saja. Allah. You're the one that gives me air to breathe. Itu Wajinatori. You're the one that gives me time to heal. Belah kanan tu bangunan tu. Tu semua. Semua kilang Wajinatori. Wanna feel sad, I hope you will make it alright. Oh, I'm sorry, 'cause I know that I've lost myself. I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I think I'm falling down, 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 down. I hope you help me. I hope you keep me when I fall. Belok kiri. Alright, kita pun dah nak sampai. Alhamdulillah, sampai kita di rumah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, tutup.